Assalamualaikum, selamat pagi Labuan. Hari ini merupakan hari ke-13 dan merupakan hari terakhir percutian Azura dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Walaupun hari terakhir, saya tetap mempunyai rancangan untuk melakukan aktiviti pada hari ini. Nita pula macam mana? Bagi Nita pula, hari ini Nita akan melakukan selaman terakhir di perairan Labuan. Nita harapkan selaman kali ini akan menjadi satu kenangan paling indah sebelum Nita pulang ke Kuala Lumpur. Baiklah, tidak perlu membuang masa. Anda semua terus bersama kami dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu Labuan kita kembali, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan dari pantai barat Sabah sampai ke Pulau Labuan. Sungguh mengasihkan, tenang. Okey, hari ini adalah hari terakhir Nita dan Adrin untuk menyelam dan juga bercuti di Pulau Labuan. Kita masih bersama Roy. Apa lagi kejutan hari ini, Roy? Okey, hari ini kita akan dive di Cement Wreck. Wreck lagi. Kalam lagi. Yeay. Okey, sebelum tu kenapa Roy bawa kami ke sini? Kenapa? Cement Wreck lagi ni. Ini adalah strike favorite saya, kesukaan. Kegemaran. Okey, Itu kegemaran. yang saya nak dengar tu sebenarnya. Kan? Maknanya ini dive site kegemaran Roy ya. Okey. Dan biasanya kalau kita pergi diving ni kita kena tanya dive master atau dive guide. Mana dive site kegemaran anda atau di manakah lokasi selaman yang paling anda suka sekali? Yang menarik dekat sini adalah structure dia. Oh, structure dia. Okey, man, kita tunjuk. Okey. Ini Cement Wreck. Okey, ini structure dia masih lagi tegak berdiri ya. Tegak berdiri, ya. Tegak berdiri di sini. Okey, Yang mas Cement masih Wreck. ada lagi macam ni. Menegak lagi ya? Ya, masih menegak. Okey, so Jadi kedalaman maksimum di sini Kedalaman maksimum di sini antara 33 meter itu di pasir. di pasir ya. Ya. Dekat atas track ni average 20-25. Ya, dalam juga. 25 lah, 25 meter ya, dalam juga. Ini kira deep dive juga. Plan kita di Cement Wreck ni kita ada satu mooring line. Jadi senang untuk kita enter dengan exit. Okay, so kita boleh pegang line tu untuk turun ke bawah. So kita mula dari belakang. And then kita explore, tengok apa kita boleh jumpa. And then dah kita bisa explore di bahagian belakang, kita pergi ke bahagian tengah dia pula. Dia ada satu mas lagi di tengah ni. Okey. Sebab visibility dia dalam 7 meter ke 15 meter visibility. Bila bottom time kita dah cukup ataupun salah satu orang daripada kita low on air, kita akan slowly balik ke belakang lagi, ke mas belakang ni, and then kita akan ikut dan naik atas sebagai panduan untuk pergi ke mooring line tadi. Okey. Ya. Di bahagian atas ni juga ada coral dia. So while kita naik atas pun masih boleh ambil gambar, and then kita boleh observe and enjoy the marine life. Patutlah ini ride favorite kamu kan? Ya. kalau ikutkan ini adalah hari terakhir Nita dan Adrin di Pulau Labuan. Roy, Nita harap Cement Wreck ini akan, orang kata, Memberi kenangan yang lebih mendalam. Supaya kami ingatlah ya. Pulau Sukan Besar dan juga Labuan ada kawasan selaman yang menarik. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya. Dan diorang patutnya datang Pulau Labuan ni untuk cuba diving rack ataupun menyelam kapal karam ni. Okey, semua dah sedia. Boat pun dah sedia. Barang-barang pun dah sedia. Nita dengan Adrian pun dah bersedia. Roy dah bersedia? Dah. Okey. Jom kita pergi menyelam. Okey. Kita nak ke mana lepas ni? Saya dah pergi 13 hari tau. Shipwreck ataupun kapal karam. Setiap kapal itu mempunyai sejarahnya sendiri.
Dan kita bermula dengan sejarah bagaimana ianya tenggelam. Dan saya suka membuat penyelidikan berkenaan setiap wreck untuk mengetahui apakah kapal tersebut sebelum ianya karam dan di mana ia pernah berlayar dan tahun bila ia pernah berlayar. Apakah sumbangan dia terutamanya kepada kapal-kapal perang yang pernah karam. Seaman Wreck ni dia tenggelam pada tahun yang sama macam Blue Water Wreck akibat dia terlanggar banting Semarang. Seaman Wreck adalah untuk cargo ship bernama Tung Huang. Dia membawa semen untuk bawa pergi ke Brunei untuk membina istana Sultan Brunei pada masa itu. Lepas tu malangnya dia tidak sempat untuk sampai ke tanah besar untuk dibaik pulih. Jadi dia tenggelam di kawasan laut dalam jarak lingkungan 8 km dari Pulau Rusukan. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayu saksikan. Nita, Adrian dan Roy terus terjun ke dalam Lautan Biru. Tali ini akan membawa kami terus ke paras 10 meter dari aras laut. Ini merupakan bahagian yang paling tinggi untuk kapal Seaman Wreck. Sebaik menjengah ke dalam air, kami disambut oleh ribuan ikan daripada pelbagai spesies. Meriah sungguh pemandangan di sini. Nama asal bagi tukun kapal karam seaman ini adalah MD Tung Huang. Panjang keseluruhan badan kapal ini adalah 92 meter dengan kelebaran 15 meter. MD Tung Huang telah karam setelah ia melanggar beting Semarang. Nita difahamkan kedalaman maksimum di Seaman Wreck ini adalah 33 meter dari dasar laut, manakala kedalaman dari atas bangkai kapal tersebut adalah antara 20 ke 25 meter. I must say that in wreck diving, minimum certification you must have is at least advanced open water diver. It is a little bit more complicated than the normal reef divings. There is certain element of risk involved in terms of wreck diving, especially if you want to do the penetration. Any divers who want to do the penetration of the wreck have to understand the structure of the wrecks before they even go in, and they have to be experienced in that one in terms of this wreck diving. But normally when we do bring people down there to do wreck diving, they just do the circumventing on the surface and around and see it, because there are plenty to see. You don't have to penetrate to see the rest of the stuff actually. Selain daripada ikan dan karang, antara tarikan lain yang menarik bagi Nita di Seaman Wreck adalah struktur windnya yang masih utuh pada badan kapal. Nita menemui wind ini ketika berada di kedalaman 24 meter. Kini, wind ini hanyalah menjadi salah satu tempat tumbuhnya karang serta ikan-ikan bermain. Selain itu, bungkusan simen, tiang serta bahan-bahan binaan yang menjadi kargo MD Tung Huang ini suatu masa dahulu masih jelas kelihatan. Di samping itu, peralatan-peralatan yang pernah digunakan oleh anak-anak kapal seperti tali juga masih boleh ditemui. Seaman Wreck ni apabila dia melanggar beting tersebut, dia syarat dengan muatan simen dan perjalanan dia ke labuan menambahkan air masuk lagi menyebabkan dia karam dan dia duduk upright. Jadi ianya seperti seolah-olah dia berlayar tetapi di atas pasir di bawah. Ianya merupakan antara wreck yang paling mudah untuk diselami di labuan. Sekiranya anda bermain di wreck tersebut, anda boleh lihat banyak soft coral. Apa yang Nita perhatikan, di sekitar tukun kapal karam ini terdapat black coral yang kelihatan seperti ranting-ranting pokok. Black coral ini biasanya boleh ditemui pada kedalaman 18 meter ke bawah. Keadaan ini disebabkan kerana ia tidak bergantung kepada cahaya matahari untuk proses tumbesaran. Black coral ni sebenarnya orang suka sebab dia boleh dijadikan sebagai jewellery. Dalam air dia
tak nampak hitam. Dia mungkin nampak brown ataupun merah sikit, dan juga orang panggil sebagai red coral. Jadi dia bahagian dalam dan dia jarang dijumpai. Yang cantik-cantiknya lebih kurang 30 lebih dalam daripada 30 meter. Jadi ianya satu benda yang selalu dicari orang untuk di-harvest, untuk diambil, untuk jadikan jewellery. Warna dia akan bertukar. Dalam air warna lain, bila kita bawa ke permukaan laut, bila dia terkena kepada udara, dia akan berubah warna, dan selalunya dia akan berubah warna jadi merah. Di kawasan perairan Malaysia memang ada kawasan-kawasan black coral ni, tapi selalunya kita tak wawarkan sangatlah, because kalau kita wawarkan nanti banyak orang diving sana nak mencari. Sebenarnya, warna hitam yang dimaksudkan itu adalah merujuk kepada pigmen-pigmen berwarna gelap yang terdapat pada rangka karang ini. Rangka-rangkanya yang terhasil daripada bahan berunsurkan protein dan kitin inilah yang menyokong koloni karang hitam ini hingga boleh membesar setinggi 6 meter. Selain daripada karang hitam atau black coral, terdapat juga karang lembut daripada jenis Hempridge di Seaman Wreck. Karang ini kebanyakannya berwarna merah jambu ataupun jingga dengan polipnya yang kelihatan seperti kuntuman bunga. Manakala 8 tentakelnya yang berbulu berfungsi untuk memungut makanan. Kebiasaannya karang Hempridge ini boleh ditemui di terumbu karang pada kedalaman 10 meter, malah lebih dalam lagi. Saiznya pula boleh membesar sehingga 70 cm. Karang Hempridge hanya memakan fitoplankton. Di Seaman Wreck, dia lebih kepada coral dia. Ya, coral dia sangat-sangat cantik. Dia banyak jenis coral, terutamanya soft coral di sana, seperti black coral. And then soft coral dia pun banyak-banyak color, so bagus untuk fotografi. Dari segi ikan, sama seperti macam di Blue Water juga, spesies dia kurang lebih sama. Tapi yang lebih di Seaman Wreck adalah dia punya barakuda. Salah satu ikan yang menjadi tarikan para penyelam untuk datang ke sini adalah ikan barakuda. Nita perhatikan ada kawanan barakuda yang masih juvenile dan juga yang telah dewasa berenang-renang dengan kawanannya di sekitar tukun ini. Ikan yang juga dikenali sebagai ikan alu-alu ini adalah antara ikan barakuda yang biasa ditemui di perairan negara kita daripada spesies Spirena gelo. Ikan ini boleh dikenali melalui tubuh langsingnya yang memanjang dan berbelang, mulut yang besar serta bergigi tajam. Jangka hayatnya pula adalah antara 10 ke 15 tahun, manakala saiznya pula boleh mencapai lebih 2 meter panjang dengan berat maksimum 45 kilogram. Antara pantang larang apabila berhadapan dengan ikan ini adalah memakai barang yang berkilat seperti jam dan barang kemas, kerana ikan ini amat mudah tertarik dengan sesuatu yang bersinar. Back to the Seaman Wreck is another wreck that my favorite also too, because the growth of the wrecks has expanded over the years. For instance, I like to describe that Seaman Wreck is like underwater forest with big giant black corals under there. When you swim through there, you're just like walking around in the jungle. Of course, I must mention also the marine life is so abundant, and again, non-stop marine life swimming across you, past you, plenty opportunity to take photographs. Beautiful photographs, yes. Setelah hampir 50 minit kami menyelam di tapak selaman Seaman Wreck, Nita terpaksa untuk naik meninggalkan semua sejarah yang terus karam bersama kapal Seaman Wreck ini. Mungkin Nita akan datang lagi pada suatu hari nanti. I consider wrecks are actually time capsule, a history, a time museum underwater. And then by conserving it, you're conserving the history. When I do the wreck diving, I always simulate or rather have a thoughtful moment for those when the wreck happening. I mean, the ship sank at that time. So for instance, if I dive in the World War II wreck, I always say, wow, what about those people who perished, who died in this wreck? So it is a lot of important issue that we have to think about when we are diving the wreck. So conserving the wreck is such an important issue in any way, any part in the world. Don't destroy the underwater museum. That's what I want to say. Yeah. Ternyata, Seaman Wreck merupakan antara tapak selaman yang terbaik pernah kami selami. Maka dengan ini tamatlah sudah selaman kami buat kali yang ke-13. Selamat tinggal Seaman Wreck. Pulau gaya sapi mentandani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh.
Waalaikumsalam. Pak Rukia ke? Iya, ya. Saya Azura. Saya Puan Rukia, selalu panggil sini Mak Hitam lah. Oh, nama manja Mak Hitam lah. Nama manja Mak Hitam. Jadi Mak Hitam, saya dengar Mak Hitam memang pandai buat kuih jelurut ya? Boleh lah. Makanan tradisi di Pulau Labuan. Makanan tradisi untuk orang Labuan lah. Kedayan, Brunei itu lah. Okey. Boleh? Mari. Okey. Mari. Kuih jelurut terdiri daripada dua bahagian yang utama, iaitu kelonsong dan juga isinya. Kelonsong jelurut biasanya diperbuat daripada daun nipah, pandan ataupun kelapa. Daun nipah akan dianyam sehingga menjadi kelonsong yang akan digunakan untuk mengisi inti jelurut. Jadi bila kita nak buat kelonsong ni, kita letak apa di dalamnya? Nanti kita buat simpan tepungnya lah. Tepung beras tu. Bukanlah yang sudah bancuh lah. Ayalah yang sudah dibancuh, yang kita akan buat sebentar lagi. Jadi yang perkara paling pertama adalah untuk membuat kelonsong ni lah. Okeylah ni. Kan? Nanti kita. Jadilah tu. Comel pendek macam saya. Isi jelurut diperbuat daripada beberapa bahan seperti tepung beras, santan, gula, garam, kapur, pewarna makanan dan sedikit air. Ini adalah diperbuat daripada daun nipah. Yang ini pula daripada daun pandan. Kan? Ada banyak. Okey, macam mana kita nak buat inti dia pula ni, Mak Hitam? Kita mula dengan tepung kan, tepung beras yang direndam dan dalam masa 2-3 jam lah. Jadi kita toskan dan mesin. Saja nak bagi dia lebih halus ke macam mana? Iyalah, lebih halus tapi taklah halus sangat. Bahan-bahan tersebut akan diadun mengikut sukatan hingga mencapai kadar kelikatan yang sesuai. Ini kelonsong yang kita buat tadi tu dah sedia. Susun, ini senang. Oh, susun siap-siap ya. Mana lubang boleh masuk dua, kita masuk dua lah ya. 3 supaya dia tidak akan jatuh. Ya. Sesudah itu, campuran tersebut akan dimasukkan ke dalam kelonsong nipah dan seterusnya dikukus sehingga masak. Okey, dah selesai. Kita dah isikan kelonsong dia dengan tepung beras tadi. Air pun dah mendidih. Kita tutup dan sekarang kita pindahkan dia ke atas gas dan kita biarkan dia masak selama lebih kurang 10 minit. 10 atau 15 minit lah macam tu. Api pun kita kena perlahankan dulu. Masa untuk debrief di mana kami turun di Cement Rack hari ini. Memang betul penuh kejutan. Roy memang pandai, memang terbaik. Black coral tu memang ada banyak dekat sini Adrian. Black coral everywhere. Di setiap penjuru pada bahagian bawah kapal ni memang banyak black coral ni. Dan diselubungi oleh kawanan-kawanan anak ikan tu yang paling ketara sekali ialah barakuda lah, yang juvenile tadi kan. Kapal karam ni memang tak boleh lah. Bila nampak je ada laluan yang boleh kita lepas ni mesti nak pergi. Tapi tadi saya pun lalu sikit lah sebab dia pun macam rangka saja kan. Tiada penutupan secara menyeluruh. Kalau apa-apa hal saya boleh pergi ke atas atau kiri kanan kan. Jadi nak juga lalu tadi kan di situ. Kita masuk, lepas tu kiri kanan ada coral, sekian ikan dan kena hati-hati. Kita punya buoyancy atau apungan. Takut kita dah mula sepak bawah semua naik kan. Habis. Kalau ikutkan Cement Rack, memang banyak swim through. Ini batang-batang macam batang kayu kan. Betul lah, batang binaan. Bahan-bahan binaan yang dah bersepah dekat sini kan. Lepas tu tumbuh pula dengan soft coral. Lepas tu kita dah naik ke atas. Kita jumpa lagi dengan batfish. Ada. Memang dia punya komuniti dia suka kat shipwreck ni. Betul. Okey Roy, terima kasih banyak-banyak. Anita dan Adrian perlu meminta diri sebab dah sampai masanya untuk packing, untuk kemas-kemas barang. Rasanya Azura pun dah habis aktiviti dia. Okey, rasa-rasanya Azura pun dah habis aktiviti dia. So kami kena balik homestay, packing dan kami akan pulang ke Kuala Lumpur. Sedihnya. Maka tamatlah percutian 13 hari KK Labuan. Okey, dah pun siap kuih jelurut kita. Kita akan minum bersama dengan kopi.
Oh. Terima kasih Mak Hitam kerana sudi menunjukkan kepada saya cara-cara untuk melakukan membuat kuih jelurut ni. Kita tengok jadi macam mana nak makan ni. Kita kena buka terus. Buka pun boleh. Diorang selalu malas buka. Oh, macam makan aiskrim zaman dulu tu kan. Oh, panas-panas. Ni dia. Saya makan macam ni lah. Dua cara untuk memakan kuih jelurut ni. Habis. Sedap. Rugi Nita dengan Adrin tak ada bersama saya sekarang kerana saya dapat memakan makanan tradisi di Pulau Labuan iaitu kuih jelurut. Kita buat sendiri lagi sedap. Memang syok kalau makan di waktu siang petang. Di tengah panas-panas tu kan, cuaca panas dengan kopi secawan. Dengan kopi Sempurna sekali. Best. Terima kasih sekali lagi. Sama. Alhamdulillah, kenyang perut saya dapat makan kuih tradisi di Labuan ni, kuih jelurut. Sememangnya satu pengalaman yang sangat menarik dan saya boleh katakan saya bangga dengan perancangan saya dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan ni sebab ini merupakan hari yang terakhir. Ini bermakna saya kena balik Kuala Lumpur. Tapi tak apa. Sekarang ni saya nak pulang ke homestay untuk berkemaskan barang. Sambil itu juga saya kena tunggu Adrin dan juga Nita lah untuk mereka habis menyelam. Lepas tu nak kena tahu juga apa diorang buat kan. Rugi mereka tak dapat rasa kuih jelurut ni. Tapi tak apa. Saya dapat rasa, saya boleh ceritakan aja pada mereka. Saya balik homestay dululah. Nampaknya percutian selama 13 hari kami telah tiba di penghujungnya. Pelbagai pengalaman baru yang menyeronokkan serta pengetahuan yang dapat kami pelajari di sepanjang perjalanan dari hari pertama sehinggalah hari ke-13 ini. Bagi saya, kini saya lebih memahami tentang sosio-budaya dan sejarah masyarakat yang berbilang etnik di sekitar negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan ini. Antara perkara yang amat memukau saya adalah mereka semuanya amat peramah serta menghargai kedatangan kami sebagai tetamu. Segala layanan mesra dan pengalaman manis yang saya terima selama 13 hari ini pastinya tak akan dapat saya lupakan. Manakala bagi Nita pula dengan 13 tapak selaman selama 13 hari ini, setiap satunya memberikan kepuasan yang tidak terhingga. Selaman tersebut bukan sekadar peluang bagi Nita untuk melihat kehidupan marin yang amat menakjubkan di perairan Sabah dan Labuan semata-mata. Namun ia juga memberikan Nita kekuatan untuk terus berusaha bagi memastikan ekologi marin di perairan negara kita sentiasa berada di dalam keadaan kondusif dan terpelihara daripada sebarang ancaman. Tak lupa juga, dalam masa 13 hari ini, begitu banyak ilmu baru tentang selaman scuba dan kehidupan marin yang Nita dapat pelajari daripada Adrin serta para jurulatih selaman yang lain. Semoga Nita dapat memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut dalam selaman yang akan datang. Macam peribahasa Melayu kita lah, kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kepada anda yang ingin melancong, tak payah keluar negara, melancong dekat Malaysia saja. Dekat je, tapi Betul. Jadi kami pun sudah sampai ke penghujung percutian kami di 13 hari Kota Kinabalu dan Labuan. Dengan itu kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat yang telah menjayakan percutian kami ini. Tidak lupa juga kepada RTM, kepada kawan-kawan yang ada dengan kami sekarang ini. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Kepada Nita. Terima kasih kepada Azura. Terima kasih kepada semua. Dan rasa berat sangat hati ni nak pergi, tapi kita perlu balik ke Kuala Lumpur untuk aktiviti seharian kita. Mana tahu kita jumpa lagi di siri yang akan datang. Sekali lagi terima kasih semua. Terima kasih. Saya dah pergi 13 hari tau. Jangan tinggalkan aku. Pose yang seksi, kemana kami